Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran pada hari ini, saya nak berkongsi berkenaan dengan overview of the Revit user interface. Kita berkenalan terlebih dahulu berkenaan dengan feature-feature yang berada dalam Revit 2020 ni. Okey, untuk pengetahuan semua, di atas ni adalah Quick Access Toolbar. Okey, di atas ni Quick Access Toolbar. Dan ini adalah apa yang telah kita pilih dan ia boleh di customize di atas ni, apa yang kita sentiasa guna. Okey. Dan jika kita tekan di bahagian arrow ni, anak panah ni, okey, kita boleh sama ada on atau off apa-apa yang function yang ada di atas ni. Okey, contoh kita tengok open pada file ni, dia terletak di sini. Kalau kita off, dia akan hilang. Okey. Antara lain adalah kita off, contohnya off, kita tak nak teks ni berada di dalam quick access toolbar ni, so kita offkan teks ni sebab kita tak biasa guna. Okay, dia akan hilang di sini lah. Okay, so yang ni customize ni kita boleh masukkan atau kita boleh keluarkan. Okay, so untuk masukkan di dalam quick access toolbar ni atau QAT ni, kita boleh right click. Okay, right click pada tools yang kita rasa sentiasa guna. Contoh saya letak tools window ni, kita right click window dan kita letak add to quick access toolbar. So kat sini dia akan tambah tool berada di dalam quick access toolbar ni. Okay. Dan kalau kita tak nak, kita apa ni, kita remove lah, kita remove from quick access toolbar. Okay. Okay, seterusnya adalah di bahagian atas ni, di bawah quick access toolbar ni. Okey, sebelum tu quick access toolbar ni kita juga boleh letak di bawah ribbon. Ini adalah ribbon. Okey, kalau kita tekan show below the ribbon, dia akan terletak di bawah ribbon. Okey, ini ribbon. Ini adalah quick access toolbar. Bergantung kepada keselesaan masing-masing. Kalau bagi saya selesa berada di atas. Okey. Kemudian ni adalah file tab. Okay, dalam file tab kita akan bertemu dengan new file, open file, save as, export, print juga, close. Selain daripada itu, kita juga boleh tekan option untuk customize kita punya user interface dan sebagainya lah di bahagian ni. Okay, setting kita. Alright. Di sebelah file tab adalah tab, ribbon tab. Ini adalah ribbon tab. Ada architecture tab, structure tab, style tab sampai ke modify. Okay. Dan ini adalah ribbon. Di mana dalam ribbon ni kita akan ada bertemu dengan ribbon panel. Okay. Dan juga ribbon tool. Yang mana ribbon panel? Yang bawah ni. Build, calculation, model. Ini adalah ribbon panel. Dan yang di atas ribbon panel ni adalah ribbon tools. Okay. Ribbon tools. Dan sekiranya kita tekan sesuatu tools, contohnya wall, saya letak, okay, di bahagian bawah kepada ribbon ni dia akan wujud satu lagi, iaitu dinamakan sebagai option bar. Okay, ini adalah option bar. Option bar ni akan wujud ataupun akan timbul apabila kita memilih sesuatu tool lah. Okay. Kalau kita pilih wall lah dia punya modified option bar ni. Okay. Okay, seterusnya adalah di bahagian atas ni juga ada info center. Okay, info center. Dan ni di tengah-tengah ni Autodesk Revit 2020 Educational Version Office Building ni, Office Building Floor Plan Level 1 ni adalah nama kepada dokumen kita. Okay. Yang ni dinamakan sebagai Application Title Bar. Application Title Bar. So bila kita save dokumen kita, namakan dokumen kita, dokumen yang kita namakan itu berada di atas
di atas ni. Okay, di atas application title bar ni. Okay, seterusnya adalah yang bahagian putih ni, level 1 ni. Ni dinamakan sebagai view tab. View tabs. So kita ada 3D view tabs dan juga level 1 view tabs. Alright, di tepi ni, okay, di tepi canvas ni kita ada, ini canvas yang putih ni dinamakan sebagai canvas. Yang di tepi canvas ni adalah bahagian kanan ada navigation bar. Okay, navigation bar, dan kalau kita right click dia akan keluar context menu. Okay, ini dinamakan sebagai context menu. Alright. Yang ni belah kanan sekali ni adalah project browser. Okay. Yang ni adalah properties palette. Okay. Properties palette. Dan di atas ni dinamakan sebagai type selector. Okay. Type selector. Dan di bawah kepada canvas ni adalah yang ni, panjang-panjang ni dinamakan sebagai view control bar. View control bar. Okay. Dan di bawah view control bar dinamakan sebagai status bar. So apabila kita halakan kita punya arrow ni, anak panah ni ke mana-mana, so kita punya status bar akan berubah-ubah. Okay. Status bar ni merujuk kepada maklumat yang ingin ditunjukkan oleh Revit kepada kita, apa dia yang kita sedang buat sekarang ni. Okay. Apa dia yang kita sedang buat sekarang ni. Contohnya adalah kalau saya pilih wall, dia akan cakap tu adalah wall, certain wall, store front. Okay. Dan di bahagian bawah kanan ni dinamakan sebagai selection toggles. Okay, selection toggles. So tu adalah sedikit berkenaan dengan kita punya Revit user interface. Pengenalan terlebih dahulu function-function ataupun feature yang berada di dalam Revit 2020. Okey, kita sambung lagi berkenaan dengan file types ni. Okey, dulu kalau Revit kat bahagian ni diletakkan di bahagian huruf R ni, tapi telah ditukar dan diletakkan di bahagian file ni. Okey. Okey, dalam file type ni dia ada dua. Yang pertama adalah recent document kat atas ni, dan yang kedua adalah open document. Okey. Untuk kedua-dua dokumen ini, untuk recent document terlebih dahulu, dia nak menceritakan berkenaan dengan file yang pernah kita open sebelum ni. Okey, file yang pernah kita open ataupun kita pernah save sebelum ni, dia akan letakkan dalam recent documents. Dan dalam recent document ni, kita boleh pinkan sesuatu file sekiranya kita merasakan file tersebut perlu berada di dalam recent document ni. Senang nak cari. Hatta sekiranya kita membuka file lain, so dia tak adalah hilang daripada kawasan recent document ni. Masih still ada sebab kita pinkan warna biru ni. Okay, kalau kita tak rasa dia penting dan bukan rujukan kita ataupun tak perlu untuk buka dalam masa waktu terdekat ni, kita boleh unpin balik semula. Okay, unpin semula biar jadi nampak kelabu ni. Okay, kalau kita rasa penting dokumen tersebut, kita pin sesuatu dokumen tu. Alright, dia akan tetap berada di dalam recent dokumen ni. Okay, kemudian open document. Okay, dalam open document ni ada dua file yang anda semua lihat. Yang pertama adalah floor plan level 1 dan juga 3D view 1. Okay, yang ni adalah berkenaan dengan dokumen yang sedang ataupun yang aktif dalam kamu punya software Revit. Okay, kalau kamu tengok ada dua, kat sini pun ada dua dokumen. Okay, 3D view 1 and then level 1. Okay, so bila kita open kedua-dua dokumen ni, walaupun satu file yang sama, dia masih menunjukkan
kepada open dokumen ni dua file yang berbeza. Walaupun di satu dokumen dimaksud sebagai office building. Alright. So dalam file tab ni juga saya nak bagi pengenalan berkenaan dengan button. Dalam Revit 2020 ni ada 3 jenis button yang diperkenalkan. Okey, yang pertama adalah button biasa. Yang kedua adalah drop down button dan yang ketiga adalah split button. Okey, anda semua tahu apa beza ketiga-tiga ni. Button ni adalah apabila tak ada anak panah ke tepi ni. Okey. Bila tak ada anak panah ni dinamakan sebagai button. Okey. Ada satu ketul sahaja. Kalau kita tekan save je. Okey. So bila ada pilihan seperti ini, save as. Okey, save as macam ni. Yang ni dinamakan sebagai drop down button. Okey. Drop down button. Apa beza drop down button dengan split button adalah kalau kamu tengok antara save as dan juga print ni, kalau split button dia ada di tengah-tengah ni garisan. Okey, di tengah-tengah ni garisan. Split button. Okey. Yang ni tak ada garisan di tengah-tengah, dinamakan sebagai drop down button. Okey. Split button ni kalau contoh kita pilih apa-apa tool yang dalam split button ni, maka dia akan aktifkan tool tersebut. Okey. Contohnya adalah kalau kita tengok kat wall ni, wall adalah split button. Okey. Kita ambil structural wall. Okey. Dan bahagian ni nanti adalah dia akan pilih sebagai structural wall. Okey. Itu adalah split button. Komponen pun split button, column pun split button. Okey. Bila ada garisan di tengah-tengah ni. Yang ni adalah drop down button. Okay. Bila tak ada garisan di tengah ni, ini adalah drop down button. So kalau kita pilih yang lain, dia still ambil sebagai model group. Okay. Model group. Drop down button ni adalah dia masih dalam group yang sama. Maksudnya related tools. Okay. Related tools. Contohnya save as. Save as yang macam mana kita nak. Okay. Dia masih di bawah dalam kategori save as. Alright. Okay. Alright, kita sambung semula pada pembelajaran kali ini berkenaan dengan ribbon pula. Okay. Untuk ribbon, di bahagian hujung kiri sekali akan ada modified tools. Okay. Modified tool. Kalau kamu pergi mana-mana pun tabs, modified tool tetap akan ada di bahagian kiri ni. Okay. Hatta modified tab sendiri pun still ada modified tool kat sini. Okay. So jangan disamakan jangan disamakan modify tool yang bahagian kiri ini dengan modify tabs. Ni berbeza, okey. Ni berbeza. Okey, kita pergi kepada architecture tabs. Okey, di bahagian architecture tabs ni kita akan ada bawah ni adalah ribbon panel. Okey, ribbon panel ada lebih kurang 7 ribbon panel di bahagian bawah architecture tabs ni. Dan setiap panel dia akan ada tool-tool tertentu. Okey, contoh untuk architecture akan ada tool-tool untuk arkitek dia gunakan tool arkitek lah untuk bina model bangunan, suatu bangunan. Kalau kita merasakan kita seorang structure untuk melukis bangunan, so kita guna structure punya tool untuk mendirikan atau melukis sesuatu structure drawing. Alright. Di bahagian tool ribbon ni juga kita akan bertemu dengan button tool, split tool. Okay.
dan juga drop down button. Okay, drop down button. Contohnya ni adalah split button. Okay, split button. Yang ni pun split button, ni split button. Okay, yang ni adalah drop down button sebab dia tak ada di bahagian garisan di bahagian tengah-tengah ni. Okay. Okay, kita pergi pada annotation ni. Okay, annotation ni di bahagian annotation ni adalah untuk fungsi dia kita menambah notes, dimensi dan juga 2D embellishment, okay, dalam model kita. So bila kita letak annotation ataupun annotate ni dalam kita punya sesuatu view, maka dia hanya keluar pada view tertentu tu sahaja. Okay, contoh kalau kita letak dimension di dalam level 1, maka dimension tu hanya keluar di dalam level 1 sahaja. Kalau kita letak dimension dalam floor plan ataupun elevation ataupun section, maka hanya view tersebut sahaja akan keluar dimension yang kita letak. Alright. Maksudnya tool ni hanyalah view spesifik. View spesifik maksudnya kita meletakkan pada view yang kita aktif sahaja. Okay, yang warna putih ni dia makin aktif lah. Warna kelabu ni tak aktif. Okay, sekarang ni aktif adalah level 1 untuk office building. Alright. Kalau kita tengok dalam komponen ni, dia adalah split button. Okay, split button. Contoh kalau kita ambil ke dalam bawah komponen ni, dia ada detail komponen dan juga repeating detail komponen. Okay, kalau kita pilih repeating detail komponen, okay, dia akan on dia punya bahagian bawah ribbon ni dinamakan sebagai option bar lah. Okay, option bar. Kalau kita tengok balik ke annotates, okay, kat bahagian ni dia akan aktifkan. Okay, seperti mana yang saya terangkan sebelum ni, dalam split button kalau kita aktifkan selain daripada yang paling atas ni, maka dia akan keluar yang bahagian tu lah, repeating detail component. Dia masih bawah component tapi dia ambil repeating detail component. Okay. Kalau kita ambil detail component, dia akan tukar balik lah. Okay, kat sini adalah detail component. Okay, jelas tentang split button. Kemudian kita pergi kepada modified. Okay, kalau kita rasa kita nak cancel kita punya pemilihan tool tu, kita boleh tekan modified kat bahagian kiri ni sekali. Okay, kita boleh tekan, dia akan cancel tool yang kita pilih sebelum ni. Alright, kita pergi kepada modified tab di bahagian atas kanan sekali. Bahagian tab ni atas kanan sekali. Okay. So kalau kita nak modify kita punya drawing, okay, kita boleh pergi kepada tab modified ni lah. Ada contoh align, move, so copy paste, and then kita ada offset, kita ada mirror. Sekiranya ni adalah mirror yang ada garisan yang dah sedia ada. Okay. Dan ni mirror sekiranya kita kena lukis garisan yang belum wujud. Okay. Untuk mirror tersebut kita ada rotate dan lain-lain lagi lah dalam ni. So kita boleh gunakan dalam modified tabs ni. Dan sekiranya kita tidak tahu cara nak menggunakan tools dalam ribbon ni, kita boleh biarkan lama arrow tersebut, maka dia akan tunjuk macam mana cara penggunaan tool tersebut. Okay, dia akan keluar video seperti mana yang saya tunjuk sekarang ni lah. Keluar video berkenaan dengan cara nak align, guna alignment dalam sesuatu lukisan. Okay. Okey, seterusnya kita akan belajar berkenaan dengan
contextual tab. Okay, contoh adalah bila mana kita aktifkan place wall tool ni. Okay, kita tekan, maka contextual tab adalah di bahagian ini. Di modified, kita akan tulis place wall. Okay, ini adalah contextual tab yang warna hijau ni. Okay, dia akan keluar sekali dengan option bar di bahagian ni. Okay, ini option bar, dia akan keluar dengan contextual tabs. Contoh kalau kita ambil, kita aktifkan, okay, kita nak cancel, kita tekan modify bahagian kiri ni. Kalau kita aktifkan kita punya wall, contohnya kita tekan wall, maka contextual tab wall, modified wall ni akan keluarlah di sini. Nah, ni bawah ni adalah option bar. Okey. Seterusnya adalah ribbon customization. Okay. Ribbon customization contohnya adalah kalau kamu rasa dalam sesuatu panel ni, panel yang besar ni, okay, bahagian ribbon, kamu rasa penting dan tak nak ulang alik. Okay, sekejap annotate shirt, sekejap annotate, sekejap modified. Okay. Contoh dalam modified ni kamu rasa penting untuk kamu guna, kamu klik bahagian kiri dan kamu tarik di bahagian canvas ni. Okay. Maka dia akan hilang di bahagian ribbon. Okay. So bila kita pergi architect, kita boleh lukis-lukis. Kemudian kita tarik dengan function di dalam modified ni. Tak ada masalah. Melajukan kerja anda semua. Okay. So kalau contoh anda rasa dah tak guna modified ni, panel modified ni tak guna dah, maka kamu boleh letak balik, hanya tekan di bahagian return panel to ribbon. Okay, dia akan kembali semula ke tempat asal dia. Okay, kita tak boleh drag dah, dia akan kembali, dia dah pandai dah, dia akan kembali ke tempat asal dia dalam modified ni. Okay. Okay, yang terakhir sekali saya nak ajar berkenaan dengan, nak berkongsi berkenaan dengan ribbon state. Okay, ribbon state ni adalah ada 4 di dalam Revit ni. Okay, yang pertama adalah full ribbon, yang kedua adalah minimize to tabs, yang ketiga adalah minimize to panel tiles, dan yang terakhir adalah minimize to panel buttons. Kat bahagian mana kita nak tukarkan state ataupun keadaan ribbon ni? Okay, sama ada kita nak full ribbon, ni adalah contoh full ribbon lah. Okay, kita nampak semua button dan juga tulisan di bahagian ribbon ni. Ataupun kita nak tab sahaja, ataupun kita nak panel tile sahaja, ataupun kita nak panel button sahaja di bahagian kecil tepi modified ni. Ni adalah kita nak ubah dia punya keadaan ribbon tersebut. Kalau kita tekan anak panah ke atas, dia pergi kepada minimize to tab. Okay. Kalau kita tekan lagi, dia akan minimize to panel tiles. Dan kalau kita tekan lagi sekali, dia akan pindah tukar kepada panel button je lah, tinggal. Okay. Dan kalau nak show full the ribbon, kita tekan lagi sekali. Okay, dia akan show full ribbon. Okay, yang ni biasa yang pelajar-pelajar guna lah. Okay, so jangan kacau yang ni. Tapi bila mana kamu nampak keadaan dia macam ni, ataupun macam ni, tile saja, ataupun hanya ada tab saja, maka kamu boleh ubah di bahagian ribbon ni, ribbon state ni. Okay.